Najib kritik petition tuntut kurangkan denda, tak pakai pelitup muka. Bekas Perdana Menteri itu anggap usaha berkenaan sebagai amalan politik tidak bijak serta menjahanamkan keselamatan negara. Najib Razak membidas DAP ekoran sokongan parti itu ke atas petition agar kerajaan menurunkan denda tidak memakai pelitup muka dari RM1000 kepada 250. Kata bekas Perdana Menteri itu, menurunkan kompaun kepada RM250 akan menghantar isyarat yang salah kepada rakyat dan menyifatkannya sebagai politik tidak bijak serta menjahanamkan kesihatan rakyat dan keselamatan negara. Sedangkan negara-negara lain juga mengenakan denda maksimum yang amat tinggi untuk mereka yang ingkar perintah ini, katanya di Facebook. Menurut contoh yang diberikan Najib, Spanyol menggunakan denda maksimum Euro 1000 dan United Kingdom yang mengenakan denda maksimum dengan angka 3200 buat mereka yang sering ingkar arahan pemakaian pelitup muka. Tambahnya, kompaun RM1000 itu boleh diturunkan oleh mahkamah mengikut kebijaksanaan hakim jika mereka didenda didapati benar-benar terbeban. Ini krisis COVID. Tugas utama ialah menjaga kesihatan rakyat, melindungi ekonomi yang telah terjejas akibat COVID-19 dan menghentikan penularan wabak. Jangan main politik populis sehingga rakyat fikir arahan kerajaan untuk lawan COVID-19 adalah hal remeh, kata Najib. Najib turut mengepil hantaran Facebook DAP yang menyatakan kesemua 42 ahli parlimen DAP menyokong petisyen yang menurunkan kompaun bagi kesalahan tidak memakai pelitup muka itu dan menggesa ia dikuatkuasakan secara sama rata, bukan hanya kes atas rakyat tapi juga ke atas menteri. Sokongan itu dinyatakan beberapa hari lalu oleh DAP melalui kenyataan Setiausaha Agungnya Lim Guan Eng yang membandingkan denda RM250 yang dikenakan ke atas Menteri Luar Negeri Hishamuddin Tun Hussein On yang ditangkap menghisap vape dalam persidangan Dewan Rakyat. Lim turut mendakwa denda RM1000 adalah bersamaan dengan 83% gaji daripada gaji minimum di Malaysia dan membandingkan denda kesalahan sama di Australia 200 Australia dolar, iaitu hanya 6.7% berbanding gaji minimum di sana 3,015 Australia dolar sebulan. Bermula 1 Ogos, rakyat diwajibkan memakai pelitup muka khususnya di dalam pengangkutan awam dan di tempat sesak atau berdepan denda maksimum RM1000. Najib turut menempelak PH yang katanya tidak membantah dasar mengenakan denda RM1000 untuk mereka yang merokok di tempat makan, sedangkan katanya impak orang merokok tidaklah sebesar jangkitan COVID-19 akibat tidak memakai pelitup muka. Jika masalahnya ialah harga emas terlalu tinggi, kerajaan PN telah turunkan harga siling emas 2 kali ke RM1 sekeping. Jika masih fikir harga RM1 sekeping terlalu tinggi, suruh Guan Eng serahkan baki daripada RM3.9 juta yang dikutip untuk bayar ikat jamin RM1 juta bagi kes rasuahnya kepada DAP untuk beli dan edarkan 2.9 juta keping face mask pelitup muka pada rakyat, tambah Najib. Kita beralih ke perkongsian berita yang berikutnya. Bank tak maklumkan Najib transaksi mencurigakan, kata Peguam. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur diberitahu oleh pasukan Peguam Najib bahawa bekas Perdana Menteri itu tidak menyedari transaksi mencurigakan dalam akaun banknya. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini diberitahu oleh pasukan Peguam Najib Razak bahawa bekas Perdana Menteri itu tidak menyedari transaksi mencurigakan dalam akaun banknya kerana mendakwa AM Bank tidak memaklumkan kepadanya mengenai perkara itu. Peguam Najib Hervinderjit Singh berpendapat AM Bank bahkan tidak memberitahu mengenai transaksi mencurigakan dalam akaunnya walaupun bank itu dikatakan didenda oleh bank negara kerana tidak memberikan tanda amaran terhadap urus niaga yang mencurigakan itu. Hervinderjit berkata isu ini boleh dihujahkan pada perbicaraan penuh kes sama Najib terhadap AM Bank dan bekas pengurus perhubungannya Joanna Yeoh serta tidak sesuai diputuskan ketika mendengar permohonan untuk membatalkan saman berkenaan. Hari ini ditetapkan bagi mendengar permohonan Yeoh dan AM Bank membatalkan saman Najib.
Pada 10 Disember tahun lalu, Najib dilaporkan memfailkan saman terhadap Yu dan bank tersebut kerana didakwa mengambil arahan daripada Low Tech Joe atau Jolo dan mendedahkan maklumat akaun kepada ahli perniagaan yang dikaitkan dengan 1MDB itu. Pada 29 Januari, Yu memfailkan permohonan untuk membatalkan saman Najib. 3 bulan kemudian, AM Bank mengemukakan permohonan yang sama. Semasa berhujah di hadapan Hakim Khadiza Idrus petang ini, Hervinder Jait mensasarkan hujah peguam AM Bank Yong Sin Min agar permohonan pembatalan saman berkenaan dibenarkan. Terdahulu, Yong hari ini memberitahu mahkamah bahawa saman Najib harus dibatalkan kerana ia merupakan satu bentuk collateral attack yang menggunakan mahkamah sivil terhadap kes jenayah Najib yang menghadapi tuduhan pecah amanah CBT dan pengubahan wang haram melibatkan RM42 juta dana SRC International. Pada 28 Julai, Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali menjatuhkan hukuman penjara 12 tahun dan denda RM210 juta kepada Najib berhubung kes SRC International. Hervinder Jait hari ini berpendapat bahawa saman Najib harus dibenarkan pada perbicaraan penuh oleh Mahkamah Tinggi kerana terdapat isu bahawa AM Bank didakwa tidak memberitahu plaintiff Najib bahawa akaunnya menjadi sasaran transaksi mencurigakan. Peguam tersebut mendakwa bank itu dikatakan tidak memberitahu Najib mengenai dakwaan urus niaga tersebut dan bahawa plaintiff hanya mengetahuinya semasa perbicaraan kes SRC International tahun lalu. AM Bank telah didapati bersalah oleh bank negara kerana tidak melaporkan transaksi yang mencurigakan dalam akaun plaintiff. Kami tidak tahu, AM Bank tidak mendedahkan kepada kami. Pihak berkuasa tidak memberitahu kami sehingga prosiding SRC, kata Hervinder Jait. Peguam itu mendakwa akibat Najib tidak diberitahu oleh AM Bank mengenai urus niaga mencurigakan dalam akaun banknya, Najib tidak membangkitkan masalah itu kepada bank berkenaan atau membuat laporan polis mengenai perkara itu. Hervinder Jait merujuk kepada keterangan Yu sebagai saksi pendakwaan ke-54 semasa perbicaraan Najib tahun lalu. Sepanjang perbicaraan SRC tahun lalu, Yu antara lain memberi keterangan bahawa AM Bank memintanya untuk meletakkan jawatan sebagai pengurus perhubungan pada tahun 2015 berikutan serbuan bank negara terhadap bank berkenaan pada 6 Julai 2015. Yu memberi keterangan bahawa dia membaca akhbar bahawa AM Bank didenda kerana didakwa gagal memfailkan laporan transaksi mencurigakan STR dengan bank negara dan diminta melepaskan jawatan. Sementara itu, semasa prosiding hari ini, Khadijah tidak membenarkan permohonan Hervinder Jait untuk menangguhkan perbicaraan. Hervin meminta penangguhan itu dengan alasan pasukan pembelaan Najib memerlukan masa untuk membalas afidavit yang difailkan oleh Yu dan pasukan pembelaan AM Bank untuk menyokong permohonan pembatalan. Peguam memberitahu mahkamah hari ini bahawa penangguhan itu perlu kerana afidavit dua defendant merujuk kepada beberapa keputusan Mahkamah Tinggi yang berasingan terhadap Najib dalam perbicaraan SRC International. Prosiding di hadapan Khadiza akan disambung sekitar jam 2 petang esok. Bagi Peguam Najib Muhammad Syafiee Abdullah mengemukakan hujah balas terhadap permohonan pembatalan berkenaan. Dalam perkongsian berita yang berlainan, RUU Perbekalan 111 sokong, 106 tolak, 50 hadir. Perkongsian dari Parlimen, RUU Perbekalan menguntukkan semula peruntukan perbelanjaan runtukan belanja yang diperuntukkan 2020 berjaya diluluskan. Rang Undang-Undang Perbekalan penguntukan semula peruntukan perbelanjaan runtukan belanja yang diperuntukkan 2020 berjaya diluluskan di peringkat dasar dengan sokongan 111 anggota Parlimen. Terdapat 5 anggota Parlimen yang tidak hadir, manakala 106 wakil rakyat yang lain memilih untuk menentang rang undang-undang tersebut. 5 anggota Parlimen yang tidak hadir adalah Maximus Ongkili dari PBS Kota Marudu, Tengku Razali Hamzah UMNO Gua Musang, Wilfred Madius Tangau APKO Tuaran, Syafiee Abdal Warisan Sempurna dan Christina Liu PH Tawau.
terdapat 222 anggota parlimen dan undian menunjukkan separuh daripada anggota Dewan Rakyat yang memilih untuk menyokong RUU tersebut. RUU itu bertujuan menguntukkan semula sejumlah wang daripada kumpulan wang disatukan untuk perbelanjaan bagi perkhidmatan untuk sebahagian daripada tahun 2020 dan bagi memperuntukkan jumlah wang tersebut untuk maksud-maksud yang tertentu bagi bahagian tahun itu. Menurut RUU itu berikutan pembentukan kabinet baharu pada 10 Mac 2020, beberapa kementerian telah disusun dan dinamakan semula. Selain penubuhan beberapa kementerian baharu dan satu kementerian dibubarkan dengan fungsi-fungsinya dipindahkan kepada kementerian-kementerian lain. Dr. Mahathir Mohamad bebas Langkawi ketika membahaskan rang undang-undang itu meminta Dewan Rakyat menolak RUU berkenaan atas faktor kewangan negara. Katanya, mengambil kira situasi ekonomi dan pendapatan negara kini yang terjejas akibat COVID-19, kerajaan tidak seharusnya menambah lagi perbelanjaan negara. Menurut bekas Perdana Menteri itu, tindakan kerajaan menambah bilangan ahli kabinet dan membentuk kementerian baharu dilakukan tanpa mengambil kira kemampuan kewangan semasa kerajaan. Ketika pendapatan berkurangan, kerajaan tambah menteri sehingga lebih 30 orang dan ada pula menteri istimewa yang menjadi menteri kanan dan menteri yang ditugas untuk menjaga perhubungan dengan negara Timur Tengah. Mereka ini diberi taraf menteri, bermakna mereka akan dibayar gaji menteri dengan segala kemudahan diberikan kepada mereka. Perbelanjaan ini akan mengurangkan keupayaan negara untuk mengurus tindakan kerajaan bagi melawan COVID-19 ini, katanya. Kita beralih ke perkongsian berita terakhir. PN boleh bertahan dengan hanya 111 sokongan MP soal Anwar. Anwar mengulas rang undang-undang perbekalan penguntukan semula peruntukan perbelanjaan yang diluluskan dengan hanya sokongan 111 anggota parlimen. Ketua Pembangkang Anwar Ibrahim mempersoalkan apakah Kerajaan Perikatan Nasional PN dapat bertahan lama selepas hampir gagal meluluskan rang undang-undang perbekalan penguntukan semula peruntukan perbelanjaan 2020. Adakah kerajaan ini boleh bertahan hanya dengan 111 sokongan ahli parlimen atau akan ada lagi episod sogokan dengan segala ugutan dan tawaran pangkat atau jawatan? Soalnya dalam satu kenyataan. Anwar berkata demikian mengulas RUU berkenaan yang diluluskan dengan 111 anggota parlimen menyokong, manakala 106 lagi menentang. 5 lagi anggota parlimen tidak hadir. Mereka yang tidak hadir ialah Maximus Ongkili PBS Kota Marudu, Tengku Razali Hamzah UMNO Gua Musang, Wilfred Madius Tangau, Abko Tuaran, Syafi Abdal Warisan Sempurna dan Christina Leo PH Tawau. Terdapat 222 anggota parlimen dan undian menunjukkan separuh daripada mereka mengundi untuk menyokong RUU tersebut. Rang undang-undang itu dibentangkan bertujuan memohon peruntukan tambahan untuk perkhidmatan tahun ini sebanyak 7.18 bilion, berikutan penyusunan semula beberapa kementerian, penubuhan kementerian baru dan pembubaran satu kementerian selaras dengan pembentukan kabinet baru pada Mac lalu. Sementara itu, Anwar berkata PH berpuas hati dengan alasan diberikan 3 anggota parlimen yang tidak hadir semasa proses undian hari ini atas urusan pilihan raya negeri PRN Sabah yang akan berlangsung kelak. Tambah Anwar, PH tidak akan berundur dalam perjuangan, sebaliknya akan terus mempertahankan mandat rakyat dengan semangat, kekuatan dan setia kawan baru. PH juga bertekad untuk terus berusaha menjadi suara rakyat di parlimen sambil meneruskan ikhtiar mengembalikan mandat rakyat, katanya. Semua sumber berita telah dipetik dari Malaysia Kini Online. Terima kasih anda mendengar dan menonton video ini sehingga ke penghujungnya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Jangan lupa tekan lonceng untuk sebarang pemberitahuan bila saya mengongsi video baru.